Pertandingan Persahabatan FIFA antarabangsa Taiwan iaitu Harimau Malaya jumpa Kepulauan Solomon ataupun Solomon Island yang berada dekat ranking 134 dunia berbanding dengan Malaysia 138. Scott Solomon yang kita tahu dia hanya bawa 24 pemain dan pemain profesionalnya bermain dengan kelab Veles Mostar di Liga Bosnia. Yang aku dapat maklumat juga sebenarnya Liga Solomon ni sebenarnya standard M3 di Liga Malaysia. Bayangkan 23 pemain amatur, hanya seorang pemain profesional. Di standard Liga Solomon pun hanya standard Liga M3 ataupun Liga Semi Pro. Tetapi bagaimana ranking dia berada di 134 dunia. Kalau mengikut kata mungkin ranking dia tinggi sebab banyak perlawanan persahabatan, tetapi aku tahu tahun ini saja, tahun 2023 dia hanya melakukan 2 perlawanan persahabatan dan keduanya kemenangan 100%. Begitu juga Malaysia, 2 perlawanan persahabatan, kita menang dengan Turkmenistan 1-0 dan juga Hong Kong 2-0. Dan Singapura adalah lawan Solomon Island selepas bertemu Harimau Malaya, dan mana Malaysia akan bertemu Papua New Guinea iaitu pada 20 hari bulan. Kalau kita lihat di atas kertas ranking memang memihak kepada Solomon Island, tetapi kalau kita melihat kepada pengalaman pemain ataupun status standard pemain yang kita ada bezakan dengan pemain Solomon Island, memang kita mendahului. Kita ada kelebihan dan juga liga kita juga sangat kompetitif berbanding dengan liga di Solomon. Dan kita sebagai penyokong harapkan perlawanan antarabangsa ni bukan semata-mata nak cari kemenangan tapi menguji taktikal ataupun menguji pemain-pemain yang dia dah dipanggil seramai 27 pemain. Dan satu perkara yang aku nampak pada coach KPG ni pada kali ni, daripada 27 pemain aku lihatkan yang mana ada 7 pemain midfielder kat situ. Perancangan coach KPG ni sebenarnya hanya ingin mungkin nak melihat posisi midfield dalam skuad Harimau Malaya ni compact dan juga solid. Sebab kalau kita berada dalam Piala Asia nanti bermain dengan kelab-kelab yang lebih tinggi rankingnya di Korea Selatan, Jordan dan juga Bahrain, kita memerlukan midfield yang kreatif, midfield yang boleh membantu bahagian pertahanan dan juga bahagian serangan untuk mencari gol. Satu lagi sistem yang berada dalam coach KPG ni, kalau kita lihat perlawanan-perlawanan yang lepas, pemain-pemain yang berada di posisi back four, flanker dan juga forward ni KPG tak ada masalah sangat. Dan kita tahu juga dalam Liga Malaysia ni sebenarnya pemain-pemain yang berada di posisi forward, berada di posisi striker tu kita tak banyak pilihan. Keadaan pemain di bahagian serangan ni sangat terhad dalam skuad Harimau Malaya, begitu juga dalam Liga Malaysia. Aku rasa KPG tak ada masalah sangat untuk menguji bahagian serangan kerana dia tak ada banyak pilihan. Dia dah ada pemain-pemain yang berada dalam sistem dia sebelum ini ataupun regular player dia dah ada. Cuma yang aku nampak dengan jelas sekali yang KPG ni sebenarnya lebih melihat kepada bahagian tengah, bagaimana nak memantapkan ataupun nak solidkan bahagian tengah. Kerana apabila berlawan dengan tim yang besar macam aku cakap tadi, pasukan yang kuat, pasukan yang menggunakan tactical high pressing ataupun attacking, kita memerlukan bahagian tengah supaya bahagian defender kita tidak lost apabila diserang. Jadi dengan kelebihan status pemain-pemain kita, kelebihan status liga kita yang sangat kompetitif, dan juga dengan kelab kita yang berada di Malaysia ni dah bermain di Asia, begitu juga player yang ramai yang dah bermain di Asia, aku rasa kita ada kelebihan untuk mencari point ranking FIFA yang lebih untuk menewaskan skuad Solomon Island